Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita dalam pendidikan Islam tahun 2. Baiklah, hari ini bersamaan hari Isnin 6 September 2021. Jadi, Ustazah harap kamu telah membuka buku teks muka surat 129 dan 130, manakala buku aktiviti muka surat 131. Baiklah, sekarang Ustazah akan klik untuk mula. Baiklah murid-murid, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, murid dapat mengaplikasikan adab berdoa mengikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan harian. Yang kedua, murid dapat memahami kepentingan mengamalkan adab berdoa. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan pelajaran, Ustazah harap kamu telah membaca doa belajar dan telah bersedia. Baiklah murid-murid, di sini terdapat satu latihan, jadi murid-murid perlu cari jalan keluar. Ya murid-murid, jadi kita mulakan di sini dan berakhir di sini. Jadi apa yang akan kamu perolehi hari ini iaitu tentang adab berdoa. Ini adalah aktiviti untuk latihan tangan sahaja. Baiklah murid-murid, cikgu Ustazah akan teruskan. Baiklah murid-murid, pada pelajaran minggu lepas kita telah pelajari tentang tata cara berdoa. Ya, tata cara berdoa. Jadi hari ini Ustazah akan ringkaskan tata cara berdoa untuk murid-murid ingat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berwuduk. Yang ketiga, arah kiblat. Yang keempat, tadah tangan. Yang kelima, tumpu perhatian. Yang keenam, memuji Allah. Yang ketujuh, selawat. Yang ke-8, rendahkan suara. Yang ke-9, yakin. Yang ke-10, tenang dan tertib. Yang terakhir iaitu nombor 11, ucapkan amin. Baiklah murid-murid, dalam tata cara berdoa kita mesti mulakan dengan niat. Bila kita dah ada niat yang baik, kita tandanya kita telah bersedia. Kemudian kita mestilah dalam keadaan berwuduk untuk berdoa. Dan sudah semestinya menghadap arah kiblat. Tadah tangan adalah simbolik kita sedang berdoa. Tumpu perhatian, berikan sepenuhnya perhatian kita terhadap doa yang ingin kita katakan. Seterusnya, kita hendaklah memuji Allah, berselawat, rendahkan suara, baca dalam keadaan yang tenang, yakin bahawa doa kita insya-Allah akan dimakbulkan, tenang dan tertib, maksudnya dalam keadaan baik bila kita sedang berdoa, dan yang terakhir sekali kita ucapkan amin sebagai tanda berakhirnya doa kita. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid dapat ingat dengan ringkas tata cara berdoa. Sekarang kita lihat buku teks muka surat 130, baca dan fahami tentang kepentingan mengamalkan adab berdoa. Baiklah murid-murid, yang pertama, supaya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan. Ya, supaya Allah memperkenankan permintaan. Kerana apa? Allah akan menerima doa daripada hamba-Nya.
Allah akan menerima doa daripada hamba-Nya. Kita dah belajarkan pada pelajaran yang lepas kenapa kita dituntut untuk berdoa. Terdapat satu ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahawa berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan. Maksudnya Allah akan perkenankan doa setiap hamba-Nya. Yang kedua, memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Iaitu kita dituntut menjaga kebersihan diri ketika berdoa. Kenapa? Tadi dalam tata cara berdoa kita kena dalam keadaan berwuduk. Bila kita dah berwuduk, tentunya kita dalam keadaan bersih dan telah bersedia untuk meminta sesuatu kepada Allah. Dan yang terakhir iaitu membentuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Iaitu di samping berdoa kita harus berusaha dan tidak lalai serta leka. Yang ketiga ini sangat penting. Walaupun kita telah berdoa dan meminta sesuatu permohonan kepada Allah, tidak semestinya kita tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Usaha perlulah seiring dengan doa yang kita minta. Jadi kita tidak boleh mengharapkan doa sahaja, kita perlu berusaha. Contoh dalam kita belajar pun, kalau kita berdoa, kita nak pandai tapi kita tak berusaha, macam mana kita nak pandai? Baiklah, sekarang kita lihat buku aktiviti muka surat 131. Apakah arahannya? Nombor dan tulis pada adab yang sesuai mengikut situasi. Baiklah, sekarang kita lihat situasi. Kolom pertama situasi, kolom yang kedua adab. Gambar yang pertama, gambar murid sedang belajar, iaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Contohnya, ditulis nombor 4, menadah tangan. Menadah tangan. Sebelum kita belajar, kita tadah tangan untuk baca doa belajar. Jadi, apa lagi adab yang kita amalkan ketika kita menuntut ilmu? Yang pertama, kita ada menutup kepala. Yang kedua, niat yang ikhlas. Yang ketiga, memakai selipar. Yang keempat, menadah tangan. Yang kelima, berwuduk. Yang keenam, memulakan dengan bismillah. Jadi, yang kedua bagi situasi menuntut ilmu ialah nombor 2, iaitu niat yang ikhlas. Bila kita belajar, kita kena berniat ikhlas belajar kerana Allah Ta'ala. Baiklah, sekarang kita lihat situasi yang kedua, memulakan perjalanan. Apakah situasi memulakan perjalanan bagi adab berdoa? Kita lihat. Okey, yang ketiga. Yang keenam iaitu memulakan dengan bismillah. Bila kita nak mulakan perjalanan, kita kena baca bismillah dahulu. Seterusnya, memakai selipar. Takkanlah kita nak berkaki ayam kan bila kita keluar. Jadi, nombor 3, memakai selipar. Seterusnya, situasi yang terakhir, masuk tandas. Masuk tandas. Okey, tinggal adab apa lagi yang tinggal? Iaitu nombor 1, menutup kepala. Bila kita masuk tandas, kita tutup kepala kita, ya. Sebab tandas tempat syaitan berkumpul. Dan yang terakhir iaitu berwuduk. Berwuduk. Baiklah, sekarang murid telah selesai membuat latihan buku aktiviti muka surat 131. Baiklah murid-murid, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Boleh ceritakan pada ustazah apa yang kamu pelajari pada hari ini? Tuliskan komen di bawah. Baiklah, ustazah akan beritahu apa yang kamu pelajari pada hari ini, iaitu kita ulang sekali lagi tata cara adab berdoa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, dan juga kepentingan kenapa kita perlu mengamalkan adab berdoa ini, supaya pertama Allah akan perkenankan doa kita. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung kelas. Sekian dahulu daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.